Assalamualaikum. So hari ini kumpulan kami akan membentangkan unit 12 itu Akta Pendidikan 1996. Saya harap semua teruja dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hasil pembelajaran yang kita akan perolehi di hujung pembelajaran kita. Dasar konseptual dan pembentukan Akta Pendidikan 1996. Rumusan Akta Pendidikan 1996 diluluskan Parlimen pada 15 Julai 1996. Mendapat berkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Agong, diwartakan pada 1 Ogos 1996 sebagai Akta 550. Akta 550 kemudiannya dikenali sebagai Akta Pendidikan 1996 dan kemudian dalam Akta 550 dibahagikan kepada 16 bahagian dengan 156 seksyen. Seterusnya, sebelum tahun 1996, pendidikan Malaysia tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Akta Pelajaran 1961. Dalam akta ini menegaskan sistem pendidikan kebangsaan yang memenuhi keperluan negara dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosio-budaya serta politik. Dalam Akta Pelajaran 1961, selaras dengan Ordinan Pelajaran 1957 di mana menyediakan perkhidmatan pendidikan cekap serta peruntukan disediakan bagi memastikan dasar pendidikan yang telah digubal dilaksanakan dengan berkesan. Akhir sekali, menjelang abad ke-21, era digital dan teknologi maklumat telah berkembang pesat dan meluas. Dan pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 berteraskan prinsip pendemokrasian serta berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Kandungan Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 itu Akta 550 mengandungi peraturan-peraturan khusus mengikut Seksyen 130. Menteri berkuasa membuat peraturan-peraturan pendidikan berikut seperti pendidikan khas, persatuan sekolah, kurikulum prasekolah, kurikulum kebangsaan, penilaian dan peperiksaan serta banyak lagi. Secara ringkasnya, peraturan-peraturan tersebut boleh dikelompokkan kepada 4 kategori iaitu peraturan berkaitan institusi pendidikan, peraturan berkaitan kurikulum, peraturan berkaitan bahan pendidikan dan peraturan berkaitan masyarakat. Jom kita lihat peraturan berkaitan masyarakat. Terdapat 3 peraturan. Yang pertama, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Semua sekolah wajib menubuhkan PIBG untuk membantu kebajikan dan kemajuan murid-murid di mana persatuan ditubuhkan. Yang kedua, kawasan sekolah. Kementerian Pendidikan melaksanakan polisi sekolah selamat di mana warga sekolah berselamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam maupun luar. Yang ketiga, peraturan sekolah berkaitan disiplin. Pengetua atau guru besar bertanggungjawab terhadap disiplin sekolah dan bagi maksud itu mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid sekolah. Seterusnya, peraturan berkaitan bahan pendidikan. Terdapat satu peraturan iaitu majalah sekolah dan bahan multimedia. Tiada majalah sekolah atau bahan multimedia boleh diadakan tanpa kebenaran pengetua. Majalah sekolah tidak mudaratkan penyelenggaraan disiplin. Tiada paksaan untuk murid membeli dan pendaftar mestilah dimaklum penerbitan tersebut. Peraturan berkaitan institusi pendidikan. Peraturan pertama ialah pendidikan khas. Menteri boleh mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah dan kuasa untuk menetapkan tempoh dan pendidikan khas. Peraturan kedua, institusi pendidikan swasta perlu mematuhi kehendak kurikulum kebangsaan, mengadakan mata pelajaran bahasa Inggeris, pengajian Inggeris, pendidikan Islam dan pendidikan moral bagi IPS yang menyediakan pendidikan lepas menengah dan pelajar asing dikecualikan. Peraturan kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Peraturan yang keempat, pendidikan Islam dijadikan salah satu mata pelajaran teras.
wajib diajar kepada setiap murid di semua jenis sekolah jika setiap murid di semua jenis sekolah terdapat 5 orang atau lebih orang Islam. Dan peraturan terakhir ialah pendidikan guru. Maktab perguruan boleh mengendalikan program pengajian di peringkat ijazah dan lain-lain bentuk pengiktirafan kelayakan melalui program kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi atau universiti dari dalam atau luar negeri. Peraturan berkaitan kurikulum. Peraturan pertama adalah kurikulum prasekolah kebangsaan. Diperuntukkan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan boleh mengubah dan menyelenggara tadika. Sementara diwajibkan menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah. Peraturan kedua, pendidikan selepas menengah. Diadakan di sekolah menengah, kolej-kolej atau institusi pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, pendidikan menengah. Sekolah menengah akademik, sekolah menengah teknik dan sekolah menengah daripada apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh menteri dari semasa ke semasa tertakluk kepada akta ini, menteri boleh mengadakan pendidikan menengah atas dengan nama sekolah menengah kebangsaan. Peraturan yang keempat, kurikulum kebangsaan wajib digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan. Peraturan yang kelima, pendidikan rendah. Tempoh pendidikan rendah 5 hingga 7 tahun. Peraturan yang keenam, pendidikan teknik dan politeknik boleh mengadakan program pengajian atau program peringkat sijil, diploma atau lain-lain bentuk pengiktirafan kelayakan dengan IPT dalam dan luar negeri. Yang ketujuh, peraturan pendidikan tinggi bertujuan mempertingkatkan penyertaan penduduk bagi kumpulan umur antara 19 hingga 24 tahun mendapat pendidikan tinggi. Peraturan ke-8 iaitu jemaah nazir sekolah terletak di bawah tanggungjawab Menteri Pendidikan, berfungsi sebagai penasihat. Dan yang terakhir, peraturan penilaian dan peperiksaan. Murid-murid dari semua jenis dan kategori sekolah disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh kementerian. Perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961. Persamaan Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996 ialah berpaksikan Penyataraza 1956. Seterusnya, kurikulum kebangsaan dikuatkuasakan. Selain itu, pembangunan sekolah vokasional untuk melatih tenaga kerja. Kemudian, pendidikan rendah sebagai asas mencapai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Serta bahasa Melayu dikukuhkan sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran teras. Akhir sekali, untuk memupuk perpaduan rakyat melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Terdapat 6 perbezaan Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996, iaitu sekolah kebangsaan, seterusnya kurikulum kebangsaan, kemudian pendidikan prasekolah, selain itu pendidikan swasta, serta pendidikan teknik dan vokasional, dan akhir sekali pendidikan guru. Peranan Akta Pendidikan 1996. Peranan Akta Pendidikan 1996 adalah sebagai garis panduan dan rujukan pelaksanaan pendidikan. Seterusnya, sebagai peraturan yang perlu dipatuhi. Selain itu, untuk sistem pendidikan yang sistematik. Di samping itu, untuk kelestarian pendidikan dan berperanan untuk memberikan kesaksamaan peluang pendidikan, dan akhir sekali, memartabatkan bahasa Melayu. Implikasi Akta Pendidikan 1996. Implikasi Akta Pendidikan 1996 ini terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Baiklah, kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada kesan positif. Kesan positif yang pertama, kita dapat lihat daripada sudut kurikulum kebangsaan, di mana Seksyen 18 telah memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan. Dapat membantu memperkembangkan potensi murid dan melahirkan insan yang sempurna. Selain itu, kurikulum kebangsaan juga
mampu untuk membentuk warga negara yang dapat memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Contohnya, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kesan positif yang kedua adalah pendidikan swasta yang semakin berkembang secara sistematik dengan peruntukan wang yang spesifik. Pendidikan swasta ini mampu membantu melahirkan insan yang berilmu, berupaya memajukan kehidupan yang memenuhi aspirasi negara. Pendidikan swasta ini ditubuhkan bagi menampung bilangan pelajar layak menyambung pelajaran yang semakin bertambah dan kurangkan aliran wang keluar. Contohnya adalah penubuhan Universiti Teknologi Petronas, MMU dan juga Universiti Multimedia. Kesan positif yang ketiga adalah pendidikan prasekolah dan pendidikan awal kanak-kanak telah diwajibkan menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan prasekolah telah mendapat pengiktirafan. Pada tahun 2003, kurikulum prasekolah kebangsaan telah diperkenalkan dan ditukar kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Pendidikan prasekolah ini ditubuhkan bagi memastikan kualiti pendidikan prasekolah dan harus diikuti oleh semua prasekolah KPM dan juga swasta. Strategi KPM adalah untuk memperkukuhkan pemantauan dan penguatkuasaan untuk memastikan perkara ini berjalan dengan baik, memelihara hak asasi kanak-kanak, meningkatkan kemahiran kanak-kanak membaca, mengira dan menulis. Selain itu, pendidikan prasekolah ini juga ditubuhkan bagi menanam nilai positif dan keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak. Contohnya adalah penubuhan permata, kemas dan juga pasti. Kesan positif yang keempat adalah pendidikan lebih terkawal. Pendidikan lebih terkawal ini mampu melahirkan individu lebih terkawal, berpengetahuan, beretika, berakhlak, menghormati dan menyayangi negara. Selain itu, ianya juga dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi. Kesan positif yang kelima adalah pendidikan teknik dipertingkat. Pendidikan teknik ini tertumpu kepada kemahiran dan praktikal, membolehkan politeknik untuk mengadakan program dengan kerjasama mana-mana institusi, perbadanan dan organisasi perindustrian. Sebagai contoh, mereka mengadakan program berkembar kursus peringkat diploma dan ijazah dengan institusi-institusi pendidikan tinggi sama ada dalam dan luar negara, cenderung kepada pendidikan sains dan teknologi bagi memenuhi tenaga kerja dalam industri. Contohnya adalah penubuhan kolej vokasional, politeknik dan juga TVET. Kesan positif yang terakhir kita dapat lihat adalah pendidikan khas ditumpukan. Pendidikan khas ini mampu membantu meningkatkan potensi diri, keyakinan diri, kemahiran diri dan juga keupayaan berdikari. Pendidikan khas membantu mengeratkan hubungan dan komunikasi antara kaum Melayu, Cina, India dan bumi putera lain. Contohnya adalah penubuhan sekolah pendidikan khas dan pendidikan inklusif. Baiklah, mari kita beralih pula kepada kesan negatif. Kesan negatif yang pertama adalah berlakunya penswastaan pendidikan, di mana pendidikan bukan sepenuhnya di bawah kerajaan kecuali sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Standard kurikulum yang digunakan juga tidak sama dengan sekolah kerajaan. Taraf pendidikan dan jenis peperiksaan turut berbeza. Contohnya adalah penubuhan tadika dan sekolah swasta, sekolah antarabangsa, pusat latihan kemahiran swasta, kolej swasta dan sebagainya. Langkah mengatasi bagi permasalahan ini adalah
kawalan kerajaan terhadap institusi pendidikan swasta dan perluaskan peranan kerajaan dan majikan membangunkan pendidikan percuma. Kesan negatif yang kedua kita dapat lihat di mana pendidikan telah menjadi suatu perniagaan. Pendidikan bukan lagi perkhidmatan kerajaan tetapi telah menjadi barang perniagaan di mana pihak swasta melabur untuk mendapatkan keuntungan dengan mengenakan pelbagai bayaran yang tinggi. Contohnya, yuran pendaftaran bagi tadika swasta adalah lebih kurang RM1,000 sehingga RM2,000. Manakala yuran IPTS pula dalam RM50,000 sehingga RM200,000. Langkah mengatasi bagi permasalahan ini adalah kawalan yuran di institusi pendidikan swasta, perluaskan pendidikan percuma, membangunkan wakaf pendidikan. Kesan negatif yang ketiga adalah berlakunya pengangguran. Ini berlaku disebabkan persaingan sengit antara pelajar yang mendapat pendidikan. Kadar pengangguran terkini iaitu kira-kira 3.3%. Di mana dalam sejumlah 503,000 orang, 204,000-nya adalah lambakan graduan. Langkah mengatasi bagi permasalahan ini adalah dengan memperbanyakkan program pendidikan yang menawarkan kursus pragraduan. Selain itu, pihak kerajaan perlulah menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada lepasan graduan. Kesan negatif yang keempat adalah menyukarkan pembentukan bangsa Malaysia, di mana penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda telah meminggirkan martabat bahasa kebangsaan. Justru itu, bangsa Malaysia sukar dibentuk. Langkah mengatasi bagi permasalahan ini adalah dengan menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi, dengan memperkenalkan subjek silang budaya sebagai contohnya. Kesan negatif yang kelima adalah berlakunya pertambahan penggunaan bahasa asing dalam kalangan pendidik dan juga pelajar. Ini disebabkan oleh wujudnya sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat yang mengekalkan penggunaan bahasa asing di Malaysia. Langkah mengatasi bagi permasalahan ini adalah dengan mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran utama. Dan kesan negatif yang terakhir adalah berlakunya isu brain drain. Isu ini berlaku disebabkan oleh penghijrahan rakyat yang berpendidikan tinggi, berbakat dan berkemahiran kerana kekurangan kerja, tawaran gaji yang menarik dan suasana kerja yang lebih baik. Justru itu, Malaysia akan kehilangan tenaga kerja mahir. Langkah mengatasi bagi isu ataupun kesan terakhir ini adalah dengan mengurangkan penghantaran pelajar ke luar negara, mengembangkan ekonomi Malaysia dan menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai. Cabaran-cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. Antara cabarannya adalah pengurusan sumber manusia. Tekanan belajar daripada para belia dalam belajar menjadi isu utama. Cabaran yang kedua adalah perubahan minda rakyat Malaysia. Pendidikan masih tidak dapat mengeluarkan graduan berdikari yang mencipta peluang pekerjaan. Ketiga, sumber kewangan. Peruntukan tidak mencukupi untuk menjadikan pendidikan maju dan kondusif. Keempat, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Bahasa Melayu tidak dapat menjadi bahasa rasmi dalam perusahaan pentadbiran. Kelima, perpaduan kaum.
kelemahan dalam hubungan antara kaum kerana mengekalkan identiti kaum masing-masing. Keenam, menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. Gagal menarik pelajar-pelajar cemerlang dari negara maju untuk belajar di Malaysia. Terima kasih kerana hadir dan beri perhatian.